KVS Pembuatan Roti C01 Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan bersama Cikgu Rozi. Aktiviti kerja kedua, perancangan keselamatan, kesihatan dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan. Masih lagi tajuk yang sama hari ini iaitu keselamatan dan pencegahan kemalangan di dapur. Hasil pembelajaran. Diharapkan di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti peraturan keselamatan diri di bilik masakan atau dapur. Jadi hari ini kita akan fokus pada peraturan keselamatan diri. Sebelum ini, kita dah belajar tentang peraturan keselamatan am. Jom kita tengok apakah dia peraturan keselamatan diri di bilik masakan atau dapur. Peraturan keselamatan diri yang pertama ialah pakai pakaian yang kemas dan sesuai semasa berada di bilik masakan atau dapur. Pakaian yang kemas juga di sini bermaksud pakaian yang bersih. Okay? So, bila kita berada di dapur ataupun bengkel memasak, bilik memasak, kita kena pastikan pakaian kita bersih, pakaian kita sesuai. Sesuai tu macam mana? Kita dah belajar sebelum ni. Okay? Rambut mesti tertutup. So, kita pakailah scarf ataupun kalau yang dah pakai tudung tu, Alhamdulillah, tak ada masalah. Kena pakai apron, kena pakai kasut. Okay? Kasut bertapak getah, lengan baju dising-singkan dan sebagainya. Yang kedua, fahami langkah kerja dan minta bantuan guru jika terdapat sebarang keraguan. Maksudnya di sini, sebelum kita memulakan aktiviti memasak di bilik masakan ataupun bengkel pembuatan roti, kita kena belajar dulu, kena kaji dulu, kena study dulu, kena tahu apa yang kita nak buat bila kita mula masuk nanti. Bila kita mula nak menjalankan aktiviti amali, kita dah tahu dah, kita dah study apa yang perlu kita buat, apa mise en place yang perlu kita jalankan. Semestinya mula-mula sekali kita dah tahu dah apa kita nak masak, apa peralatan, apa bahan. Jadi kalau ada masalah yang timbul, kita boleh tanya pada cikgu. Seterusnya, peraturan keselamatan diri yang ketiga ialah jangan bermain atau bergurau semasa berada di bilik masakan atau dapur. So aktiviti di bilik masakan ataupun dapur hanyalah memasak ataupun menyediakan makanan. Bukan sambil-sambil tu kita nak kejar-kejar, kita nak lari-lari, tak boleh. Berbahaya. Kita takut kalau kita bermain ataupun kita bergurau, kita tak serius, kita tak fokus, boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Sebab di dapur tu kita mengendalikan pelbagai alatan, pelbagai perkakas. Mungkin perkakas itu bahaya. Contohnya macam pisau, garpu ataupun oven perkakas tu. So, kena berhati-hati. Kena fokus, kena serius. Jangan bermain-main atau bergurau untuk mengelakkan kemalangan. Peraturan keselamatan diri yang keempat ialah laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera. So kemalangan ini adalah sesuatu yang kita tak nak. Sebab tu kita ada kata kemalangan tidak berbau ataupun malang itu tidak berbau. Kalau berlaku, kita kena cepat-cepat laporkan kepada guru. Sama ada kemalangan itu adalah kemalangan kecil ataupun kemalangan yang besar. Mula-mula kena bagi tahu dengan cikgu. So, cikgu akan ambil tindakan yang sewajarnya. Kalau kemalangan kecil, cikgu boleh gunalah apa yang ada dalam first aid kit. Tapi kalau kemalangan besar, cikgu akan ambil tindakan yang lebih serius lah. Contohnya bawa ke hospital dan sebagainya. Peraturan keselamatan diri yang terakhir iaitu yang kelima, basuh tangan selepas melakukan aktiviti. Semasa kita mengendalikan makanan, kita memasak tu kita akan sentuh pelbagai bahan. Jadi selepas selesai, jangan lupa untuk basuh tangan. Basuh tangan, cikgu selalu kata basuh tangan betul-betul. Bukan sekadar basahkan tangan. Kita guna cecair pencuci tangan dan ada langkah-langkah untuk membersihkan tangan.
Baiklah, cikgu dah terangkan 5 peraturan keselamatan diri yang perlu dipraktikkan, yang perlu diamalkan oleh semua murid semasa berada di dalam bilik masakan ataupun dapur. Jadi kesemua ini, peraturan keselamatan diri ini perlu dipatuhi demi memastikan kita tidak terlibat dengan kemalangan dan apa yang kita buat itu kekal jadi selamat dan bersih. So, sekian saja pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang untuk satu lagi peraturan keselamatan. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.